Hai semua, kembali lagi kita dalam kelas refleksologi kaki. Kita masih lagi dalam tajuk 7.0 iaitu merekod perkhidmatan refleksologi kaki, dan hari ini kita akan membincangkan tajuk 7.3 iaitu susunan stok. Okey, sebelum kita teruskan pembelajaran kita hari ini, kita lihat dulu apakah objektif pembelajaran yang anak-anak perlu dapat capai pada akhir pembelajaran topik hari ini. Okey, pertama, anak-anak boleh menyatakan cara penyimpanan stok yang betul, dan yang kedua, anak-anak hendaklah boleh menunjukkan cara penyimpanan stok yang betul. Okey. Okey, ini tajuk yang kita pelajari. Okey, kita dah belajar tajuk jenis-jenis dokumen dan ruang penyimpanan produk refleksologi. Hari ini kita akan lihat pada tajuk susunan stok. Anak-anak dah sedia? Bagus. Okey, mula-mula. Apakah kepentingan susunan stok yang kemas dan tersusun? Anak-anak tahu tak kenapa susunan stok ini hendaklah kemas dan tersusun? Pertama, untuk memudahkan kita mengambil stok. Dan yang kedua, untuk memastikan supaya stok tidak hilang. Dan memastikan tiada berlaku pembaziran. Sebab kalau anak-anak tidak menyimpan stok dengan kemas dan tersusun, mungkin mengambil masa sekiranya ingin mengambil stok yang diperlukan. Dan mungkin juga stok itu hilang, dan mungkin juga terdapat stok yang tumpah ataupun telah tamat tempohnya. Jadi terpaksa dibuang. Jadi berlakulah pembaziran. Okey, mula-mula kita lihat cara menyusun stok. Okey, pertama, kita katakan FIFO. Apa itu FIFO? F-I-F-O. F-I-F-O adalah daripada perkataan first in, first out. Maksudnya, stok yang baru sampai kita susun di bahagian belakang rak. Maksudnya stok yang lebih lama kita letak di hadapan. Contohnya bagaimana? Contoh FIFO apabila kita menyimpan stok adalah, bayangkan kotak ini adalah rak anak-anak. Di bahagian depan dan ini bahagian belakang. Bila kita menyimpan stok, contoh katakan stok yang tiba bulan Mac, kita letakkan di bahagian hadapan rak. Stok yang tiba kemudian, contohnya pada bulan Mei, kita letakkan di belakang stok dari bulan Mac. Dan seterusnya, stok bulan Jun dan stok yang paling baru diterima, kita letakkan di bahagian yang paling belakang. Bagaimana pula FIFO apabila kita ingin mengambil stok? Apabila kita ingin mengambil stok, kita hendaklah ambil stok yang berada di bahagian hadapan, iaitu stok yang paling awal. Contohnya, bulan Mac. Anak-anak faham tak setakat ni? Bagus. Seterusnya, cara menyusun stok yang seterusnya. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa memerhatikan tarikh luput produk. Bilakah tarikh luput produk-produk tersebut? Jadi kita hendaklah sentiasa menyemaknya, dan kebanyakan produk refleksologi mempunyai pengawet yang minima. Jadi ianya tidak dapat bertahan lama. Contohnya, tarikh luput produk kita dapat cari di pembungkusan barangan tersebut, sama ada di botol, ataupun di plastik. Seterusnya, yang ketiga adalah kita lupuskan produk lebih tempoh. Seperti yang cikgu jelaskan tadi, produk refleksologi kebanyakannya tidak mempunyai bahan pengawet yang banyak. Jadi, ianya kurang tahan lama.
Jadi produk yang telah dibuka atau digunakan yang melebihi tempoh guna yang dinyatakan. Contohnya setengah produk. Kalau kita dah buka, kita cuma boleh guna dalam tempoh 3 bulan sahaja. Maksudnya anak-anak kena tandakan di botol tersebut bilakah tarikh anak-anak mula menggunakan produk tersebut, membuka produk tersebut. Kemudiannya sekiranya sudah melebihi tempoh 3 bulan, produk tersebut hendaklah dilupuskan. Dan yang terakhir, apabila kita menyusun stok, kita hendaklah memikirkan kekerapan stok tersebut digunakan. Jadi produk yang kerap digunakan ataupun kerap diambil, hendaklah disusun di tempat yang mudah dilihat dan dicapai. Contohnya, kalau produk itu kita ambil setiap hari, hendaklah diletakkan pada rak di mana sama paras dengan kedudukan mata kita dan kita boleh ambil dengan senang. Ianya memudahkan kita untuk mengambil produk dan boleh mengelakkan kita kerap menunduk atau membongkok kerana kekerapan menunduk atau membongkok ini akan memberikan kesan kepada postur badan kita. Jadi ini adalah contoh susunan stok yang baik. Anak-anak boleh lihat tersusun rapi. Disusun, tengok botol-botol yang sama ketinggian dan sama kegunaan diletakkan di tempat yang sama. Kemaskan, mudah untuk diambil. Ini pula adalah contoh susunan stok yang kurang baik. Tengok gambar yang mula-mula ni. Aduh, macam manalah kita nak cari stok kalau store disusun seperti ini. Dan yang kedua, tengok, ada barangan yang masih di dalam kotak dan rak tersebut tidak disusun dengan baik. Ini pun sama. Mesti susah untuk kita mencari barang ataupun bahan yang kita perlukan. Jadi rumusan kelas kita hari ini, bagi susunan stok, kita hendaklah mementingkan prinsip FIFO. Apa prinsip FIFO tadi? First in, first out. Yang kedua, kita hendaklah sentiasa memeriksa tarikh luput dan buang produk yang telah lebih tarikh luput ataupun melebihi tempoh penggunaan. Dan yang terakhir, susunan hendaklah mengikut kekerapan kita menggunakan produk tersebut. Apa tugasan anak-anak minggu ini? Cikgu ada berikan tugasan dalam live worksheets. Jadi anak-anak lengkapkan tugasan tersebut dan hantar kepada cikgu. Okey?